Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر Ramadan yang diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti daripada petunjuk dan juga pembeza antara hak dan kebatilan. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bertemu dan bersama-sama bermuzakarah berkaitan dengan perkara-perkara yang menyentuh bab puasa dan zakat fitrah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini diberi pahala dan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan adalah merupakan salah satu daripada sendi dan rukun kepada agama Islam. Seperti mana yang kita ketahui, terdapat 5 rukun bagi agama Islam yang telah diasaskan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Puasa Ramadan adalah salah satu daripada 5 sendi tersebut yang membawa erti sekiranya cacat, kurang salah satu daripada 5 sendi tersebut pada diri seorang Islam, maka cacatlah dirinya sebagai seorang yang. Jadi pada petang ini saya membuka peluang dan ruang seluas-luasnya kepada sesiapa daripada kalangan sahabat-sahabat yang mungkin ada persoalan yang berbangkit berkaitan dengan tajuk yang kita bicarakan, boleh ajukan soalan. Dan sebelum itu kita boleh share. Kita share dahulu pengajian kita pada petang ini. Mudah-mudahan lebih banyak yang memperolehi manfaat daripadanya, insya-Allah. Secara khusus soalan hanya akan dijawab sekiranya berkaitan puasa dan juga zakat. Soalan yang pertama, siapa ada soalan yang pertama? Soalan yang pertama daripada Ahmad Faiz. Adakah berkumur-kumur untuk bersejuk-sejuk membatalkan puasa? Berkumur-kumur yang bukan bahagian ibadah, iaitu ketika mengambil wudu ataupun mandi hadas, akan membatalkan puasa sekiranya dengan berkumur-kumur tersebut termasuk ke dalam rongga kerongkong kita daripada air kumuran tersebut, maka akan membatalkan puasa. Berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kesan daripada berkumur, sehingga ada sesuatu ain yang masuk ke dalam rongga dalam halakum
ataupun kerongkong kita. Zarif Ajrun, hukum bayar zakat secara online. Perkara ini telah dibincangkan dan telah dibuat kajian. Jawapannya secara ringkas, hukumnya adalah harus. Dan cara membayar zakat secara online adalah ketika kita melakukan transaksi transfer tersebut, ketika kita menekan butang tersebut, maka hendaklah kita berniat bahawasanya transfer ini dibuat sebagai pembayaran zakat. Sama ada kita bayar kepada pusat zakat ataupun kita membayar zakat kepada individu tertentu, maka begitulah kaedah yang patut dipraktikkan. Bolehkah seorang Sayyid Samai, soalan, bolehkah seseorang adik hendak keluarkan zakat fitrah untuk mak ayah dan adik-beradiknya yang sudah baligh dengan menggunakan duitnya sendiri? Kaedahnya, sekiranya kita ingin membayar zakat fitrah kepada orang yang kita tidak wajib membayar zakat fitrah kepadanya, maka hendaklah kita meminta izin daripada orang tersebut. Izin daripada pihak orang tersebut sebenarnya mewakili niat daripada mereka. Sekiranya kita melakukan sedemikian, maka pembayaran zakat fitrah bagi pihak mereka itu hukumnya sah. Adapun sekiranya kita membayar tanpa memperoleh izin sebelum membayar, maka yang adalah dikira sebagai zakat fitrah, dia hanyalah sedekah biasa semata-mata. Soalan daripada Zaili, tukang masak merasa makanan. Asalnya, merasa makanan hukumnya adalah makruh sekiranya tidak mempunyai hajat. Sekiranya mempunyai hajat, misalnya dia tukang masak yang dia perlu masak, apatah lagi kalau dia masak untuk seseorang dan dia dibayar untuk masakan tersebut, maka hukum merasa makanan tersebut hukumnya adalah harus. Apakah hukum puasa wanita yang keluar haid 1 minit sebelum waktu buka? Puasanya batal. Walaupun seminit, puasanya batal. Bagi muazzin, bila waktu bagi dia untuk berbuka puasa, sebelum atau selepas? Untuk muazzin, dia berbuka puasa dahulu sebelum azan dengan ringkas. Minum air, makan kurma, kemudian dia azan. Bagaimana cara berpuasa bagi orang yang dialisis atau cuci darah di bulan Ramadan? Dialisis ataupun mencuci darah sekiranya menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, maka gugur daripada dirinya kewajipan berpuasa. Dan sekiranya dia mampu bersama dengan dialisis tersebut untuk berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Itu sahaja jawapannya. Saya mempunyai nenek. Ini soalan daripada Muhammad Anwaruddin. Saya mempunyai nenek atau atuk dan atuk yang kedua-duanya pelupa. Adakah mereka berdua masih perlu solat dan puasa? Jika mereka berdua tidak puasa kerana lupa ataupun tidak larat, apa yang perlu dilakukan oleh waris? Madar ataupun asas kepada taklif dalam bab solat adalah berakal. Kalau seseorang itu dibalai dengan penyakit Alzheimer, maksudnya dia lupa, tetapi dia masih dalam kategori orang yang berakal, maka dia wajib solat. Apabila dia wajib solat dan dia tidak dapat mengingati bacaan dalam solat, maka soalannya, adakah dia menerima pemberitahuan maklumat? Misalnya kalau kita ajar dia, dia boleh ikut, dia boleh follow. Kalau kita memberi arahan kepadanya ataupun kita melakukan gerakan, dia boleh mengikutinya, maka itulah cara untuk dia mengerjakan solat. Ingat, asas kepada kewajipan taklif solat
adalah masih berakal. Selagi mana dia masih berakal, dia wajib melakukan solat. Kalau dia langsung tidak boleh mengingati, dan kalau kita menyebut pun dia tidak boleh mengikuti, maka memadai dia solat dengan gerakan-gerakan yang dia lihat daripada orang yang berada di hadapannya. Dan adapun puasa, madar ataupun asas kepada kewajipan berpuasa adalah taqah, kemampuan. Kalau dia lupa, itu tidak ada kaitan dengan kewajipan berpuasa. Kewajipan berpuasa kaitannya adakah dia mampu ataupun tidak. Dengan asas dia adalah orang yang berakal. Sekiranya dia mampu, maka dia wajib berpuasa. Sekiranya dia terlalu tua, sehingga keadaan dia yang tua itu menyebabkan dia memang tak boleh berpuasa, dia masuk dalam kategori syaikhun fanin, yang disebutkan dalam kitab bahawasanya syaikhun fanin, orang tua renta ataupun orang tua bangka, tidak wajib berpuasa. Yang wajib adalah dibayarkan fidyah dan tidak perlu diqada puasa tersebut. Ini apabila mereka berada di dalam satu umur yang tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa. Itu yang perkara yang waris perlu lakukan. Muhammad Hafiz Abdul Latif, sekiranya ada saudara kita sakit dan hilang kemampuan fizikal untuk cari nafkah, bagaimana kadar kita untuk memberi zakat kepada beliau? Sekiranya seseorang itu telah kehilangan pendapatan dan tidak ada sesiapa yang membayar saraan wajib ke atas dirinya, maka kita membayar zakat kepada orang tersebut. Jadi kalau kita bayar secara persendirian, maka kita berikanlah suatu kadar yang mencukupi untuk dia selama setahun. Kalau kita mampu, kalau kadar zakat kita itu banyak, maka kita berikan kepadanya suatu kadar perbelanjaan untuk kadar setahun. Kerana tak mungkin kita mampu beri kepadanya kadar umur ghalib, maka kita mengambil pandangan membayar kepadanya kadar kifayatus sanah, iaitu diberikan duit belanja sekadar tersebut. Perlukah saya bayar zakat untuk anak? Ini soalan daripada Muhammad Khalil Bari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, perlukah saya bayar zakat untuk anak saya yang lahir Ramadan kali ini? Jawapannya ya. Muhammad Khalil Bari, wajib membayar zakat fitrah kepada anak tersebut. Kaedahnya, sekiranya anak itu lahir sebelum Ramadan, ataupun dengan erti kata yang lebih tepat lagi, sekiranya tenggelam matahari malam raya dan sebelumnya dia sudah hidup atas muka bumi, maknanya sudah lahir, maka anak tersebut wajib dibayarkan zakat fitrah. Sekiranya orang yang kita wajib tanggung meninggal dunia sebelum tenggelam matahari malam hari raya, maka kita tidak wajib membayar zakat fitrah kepada mereka. Dan sekiranya kita telah bayar dahulu, kemudian di tengah Ramadan dia meninggal dunia, yang kita bayar itu hukumnya sebagai sedekah biasa. Muhammad Adham, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk ubat cecair melalui telinga adakah membatalkan puasa? Telinga adalah merupakan salah satu daripada rongga yang dikira sebagai rongga batin. Sekiranya dimasukkan sesuatu ke dalamnya, sesuatu ain, sama ada berbentuk pepejal ataupun cecair, boleh membatalkan puasa. Sekiranya seseorang itu berada dalam satu keadaan yang mana dia perlu meletakkan ubat, kalau tidak dia akan mengalami sakit yang tidak dapat ditahan, maka dia boleh letak ubat cecair tersebut. Puasanya batal, namun dia tidak berdosa. Dan selepas dia batal puasa, hendaklah dia imsak. Apa maksud imsak? Hendaklah dia meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa sehinggalah berbuka. Kemudian puasa hari tersebut wajib diqadha kelak. Akmal Ahmad, apakah hukum berbekam di dalam bulan puasa? Hukum berbekam di dalam bulan puasa hukumnya adalah makruh, iaitu apa sahaja bentuk mengeluarkan darah, secara asasnya hukumnya adalah makruh. Ini soalan daripada Jerkix.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan fidyah bagi wanita, adakah boleh untuk bagi fidyah tersebut kepada seorang individu sahaja walaupun jumlah fidyah yang dikenakan 5 hari puasa? Ya, fidyah ada 2 poin tentang fidyah. Pertama, fidyah asnafnya bukan asnaf zakat. Asnaf untuk kita bayar fidyah kepada mereka adalah fakir dan miskin, bukan 8 asnaf. Sekiranya seseorang itu fakir dan sekiranya seseorang itu miskin, boleh diberikan fidyah kepada orang tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pembayaran fidyah tidak sama seperti pembayaran zakat, iaitu dalam mazhab Syafi'i, setiap zakat itu wajib diberikan kepada 8 asnaf sekiranya ada. Adapun dalam bab pembayaran fidyah, boleh sahaja fidyah sama ada 5 hari puasa, 10 hari puasa, hatta 100 hari puasa pun diberikan hanya kepada satu individu sahaja. Dan yang ketiga, kalau kita boleh sebut perbezaan fidyah dengan zakat, iaitu fidyah ini boleh dipindahkan, tidak diberikan kepada orang miskin tempatan, bahkan diberikan ataupun dipindahkan kepada orang miskin yang bukan di tempatan kita. Nur Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fidyah perlu bayar sebelum bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Pembayaran fidyah, jadi pembayaran fidyah hendaklah dibayar di dalam bulan Ramadan, bukan sebelum bulan Ramadan. Tetapi soalan Nur Ahmad ni terlalu umum. Apa yang tuan maksudkan? Adakah fidyah tahun lepas ataupun fidyah tahun ini? Kalau fidyah tahun lepas, maka boleh dibayar bila-bila masa sahaja. Selepas berlalu Ramadan tahun lepas, maka kita boleh bayar fidyah. Bahkan di dalam Ramadan tahun lepas pun kita sudah boleh membayarnya. Adapun untuk tahun ini, maka kita bayar ketika dalam bulan Ramadan. Ataupun dengan erti kata yang lebih tepat lagi, apabila berlaku perkara yang kita perlu membayar fidyah, maka setelah itu barulah kita membayar fidyah. Soalan daripada Taufik Ziyad mengenai niat puasa sebulan, adakah kena menyatakan sirah taqlid dalam niat baru dikira sah puasa sebulan mengikut mazhab Syafi'i? Berdasarkan mazhab Syafi'i, tidak ada niat puasa sebulan. Niat puasa sebulan ini bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Imam Malik. Sekiranya seorang itu ingin melakukan niat sedemikian, maka sudah tentu hendaklah dia bertaklid kepada mazhab yang membenarkan, dan ketika itu barulah sah niat tersebut berdasarkan taklid yang dia telah lakukan. Umaira Abdul Razak, hukum pakai inhaler untuk pesakit asma? Maka jawapannya, penggunaan inhaler bagi penyakit asma boleh membatalkan puasa. Sekiranya dia boleh tahan untuk tidak memakainya, maka hendaklah dan wajib dia tahan. Dan sekiranya dia sudah berada dalam keadaan tidak mampu lagi, maka barulah dia menggunakannya. Dengan erti kata, pada waktu malam, orang yang terpaksa menggunakan inhaler tetap wajib niat puasa esok hari dan bersifat seperti orang yang berpuasa seperti biasa. Dan apabila dia berada dalam situasi memerlukan menggunakan inhaler, barulah dia menggunakannya, dan puasa tersebut wajib diqada kelak. Soalan daripada Muhammad Zahid Sulong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hilang pula dah. Muhammad Khalil Bari, saya dah jawab dah soalan tu. Muhammad Haris, adik perempuan di bawah tanggungan ayah, jikalau abang nak bayar zakat bagi adiknya, adakah perlu minta izin adiknya atau cukup sekadar minta izin ayah? Dalam keadaan adik perempuan kita ditanggung oleh ayah, maka dalam bab ini ayah yang membayar zakat fitrah, dan pada ketika itu wajib kita minta izin daripada ayah sebagai orang yang wajib membayar zakat fitrah bagi pihak adik tersebut. Soalan daripada Muhammad Syafiq Zul Hari, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya seorang bayar zakat kepada amil, tiba-tiba amil bagi kepada bukan mustahak, adakah sah zakat pembayar tadi, dan amil tadi berdosa atau tidak? Sebab ada seorang ustaz
hilang. Jadi jawapannya, semasa kita buat muzakarah dalam kitab Fathul Mu'in, maka ada nukilan daripada kitab Khalaidul Kharaid, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, sekiranya kita telah membayar zakat kepada amil, kepada imam ataupun wakil imam, iaitu amil, kita dikira sudah membayar zakat. Dan sekiranya kita dikira sudah membayar zakat, maka kalau dia tidak membayar kepada mustahak, orang yang berhak, maka kita tidak berdosa, dia sahaja yang berdosa. Jika seorang itu bekerja di Selangor tapi menetap di Negeri Sembilan, di manakah tempat yang sepatutnya dibayar zakat fitrah? Ini soalan daripada Muhammad Najib. Dia kaedah dia gini. Asalnya dalam mazhab Syafi'i, kita wajib membayar zakat fitrah di tempat yang kita berada ketika tenggelam matahari pada malam hari raya. Itu kaedahnya. Kalau berada di Selangor, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan. Muhammad Syukri Husain, puasa perempuan ditinggalkan sebab hamil dan risaukan kandungan. Tak dapat baca habis. Untuk soalan tersebut, perempuan yang meninggalkan puasa kerana dia hamil dan risau atas kandungannya dan dirinya sendiri, maka dia boleh berbuka ketika keadaan tersebut. Puasa tersebut wajib dia qada, tetapi tidak wajib dibayar fidyah. Ingat, kalau seseorang perempuan dia buka puasa kerana takutkan baby sahaja, kerana dia sedang menyusu ataupun mengandung sahaja, bukan dirinya tapi baby, maka dia wajib, dia boleh buka puasa dan dia wajib bayar fidyah ketika qada. Tetapi kalau bersama dengan itu dia takut khawatir kesihatan dirinya, maka pada ketika itu tidak wajib membayar fidyah, hanya wajib qada sahaja. Abad Saufi, isteri hamil berbuka puasa, macam mana Ustaz? Abad Saufi, jawapannya dia boleh berbuka puasa sekiranya yang hamil itu menyebabkan dia tidak boleh berpuasa, ataupun puasa menyebabkan dia akan jadi mudarat pada dirinya. Pada ketika itu dia boleh tidak berpuasa dan wajib untuk dia qada kelak. Dan dia juga perlu membayar fidyah sekiranya yang dikhawatir itu kandungan sahaja. Ajik Azik, soalan tuan telah dijawab, iaitu kaedah asalnya dalam mazhab al-Imam Syafi'i, zakat fitrah dibayar di tempat yang kita berada ketika tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Jika menelan air liur, soalan daripada Izzuddin Mukhtar, jika menelan air liur yang mengandungi syak, adakah kak ataupun bukan? Sebab ia cair, tidak seperti kak, cuma ada rasa seolah-olah kak. Adakah batal puasanya? Kita memakai kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, dan kita memakai kaedah asalnya puasa tu masih ada. Maka berdasarkan dua kaedah tadi, sekiranya dia tidak pasti adakah dia menelan kahak ataupun tidak, maka puasanya tidak batal. Soalan daripada Nur Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah sah puasa bagi orang yang memang tak pernah solat dan tak pernah mandi junub? Kalau soalan itu merujuk kepada sah ataupun tidak, jawapannya sah. Jawapannya sah. Walaupun dia tidak solat, walaupun dia tidak mandi junub, hukumnya adalah sah. Daripada segi teknikalnya, hukumnya adalah sah. Semoga amalan puasa dia itu memberi taufik dia untuk solat dan mandi junub. Pak Tam, apakah hukum bayar zakat fitrah terus kepada asnaf tanpa melalui amil? Jawapannya, hukumnya adalah harus. Ammar Rushdi. Soalan daripada Ammar Rushdi. Saya seorang pelajar di institusi pengajian tinggi. Saya juga mendapat elon bulanan, tapi saya belum bekerja dan masih berumur 21 tahun.
siapakah yang afdal untuk bayar zakat fitrah atas diri saya? Ayah saya atau saya? Ini di sini bukan persoalan afdal, anta kena bayar zakat fitrah sendiri. Kita mempunyai wang sendiri kan. Jadi bila kita mempunyai wang sendiri, kita wajib bayar sendiri. Bukan persoalannya afdal ataupun tidak afdal, wajib yang berumur 21 tahun untuk membayar zakat fitrah sendiri. Jadi merujuk kepada jawapan diberikan oleh Nur Ahmad, maknanya dia boleh bayar bila-bila masa saja, di dalam Ramadan ataupun luar Ramadan. Aiman Dini Lim, perempuan pujang yang bekerja, zakat fitrah atas diri dia atau wali dia? Kaedahnya jelas. Kalau seorang tidak wajib lagi ditanggung oleh ayah dia, contohnya perempuan, dia belum berkahwin tapi sudah ada duit, sudah ada pendapatan, pada ketika itu maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya, dan pada ketika itu dia wajib membayar zakat fitrah sendiri. Kalau ayahnya ingin membayar bagi pihaknya, maka hendaklah ayah meminta izin daripada wanita tersebut. Muhammad Syahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum berkaitan air liur. Dia air liur ini, syarat air liur, telan air liur tidak membatalkan puasa. Syarat yang pertama, air liur tersebut tidak bercampur dengan benda asing. Syarat yang kedua, air liur tersebut tidak najis. Syarat yang ketiga, air liur tersebut belum keluar daripada bibir, daripada mulut, keluar daripada bibir. Sekiranya cukup syarat, maka telan air liur tidak tetapi sekiranya air liur bercampur dengan benda asing seperti sisa makanan dan kita telan dalam keadaan sengaja dan tahu, maka batal puasa. Ataupun mulut kita najis. Najis sebab apa? Air liur basi. Jadi kita belum basuh mulut, kita telan bersama dengan air liur basi, maka batal puasa. Ataupun air liur keluar, kita tarik balik, maka juga membatalkan puasa. Itu soalan, menjawab kepada soalan Muhammad Syahmi. Wak Jenal, anak umur berapa tahun yang kita tidak perlu membayar zakat untuknya? Anak yang kita tidak wajib tanggung nafkahnya, tidak ada kiraan tahun. Jadi anak yang kita tidak wajib membayar nafkahnya, maka anak tersebut kita tidak wajib bayar zakat fitrah bagi pihaknya. Maka untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu apakah ataupun siapakah anak yang tidak wajib ditanggung nafkah. Anak yang tidak wajib ditanggung nafkah ialah anak yang dia belum baligh dan dia tidak mempunyai sebarang harta. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah baligh tetapi dia sudah mempunyai kemampuan untuk bekerja. Maka pada ketika itu ayah tidak wajib menanggung nafkah, dan pada ketika itu tidak juga wajib membayar zakat fitrah. Najib Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutan dari soalan yang dijawab tadi berkenaan orang yang bersangatan tua. Kalau orang yang tua, contoh umur 100 tahun tapi dia mampu berpuasa, adakah tetap berpuasa? Ya, dia tetap wajib berpuasa. Kaedahnya bukan dia tua dan tak mampu berpuasa. Jadi kalau dia tua mampu berpuasa, dia tetap wajib berpuasa. Abdul Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal tak puasa orang yang cucuk ubat untuk hilangkan sakit? Menggunakan injection, memasukkan ubat menggunakan injection, sama ada di bahu, di dubur, di urat, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tidak membatalkan puasa. Khairul Safri, swab test COVID batal puasa atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan pengalaman, kalau swab itu dilakukan di tekak tidak membatalkan puasa. Sekiranya dilakukan di hidung membatalkan puasa. Apa beza dua masalah ini? Bezanya, kalau di tekak dia tidak sampai ke bahagian dalam rongga halkum. Kalau di hidung, dia dimasukkan alat tersebut sehingga mencapai rongga dalam hidung. Waktu PKP ni ada orang yang kehilangan pekerjaan, tiada pendapatan secara tiba-tiba, ramai yang susah. Adakah waktu ini orang seperti ini jatuh kepada golongan asnaf? Muhammad Masyaruddin Masri, ya, dia termasuk dalam golongan asnaf sekiranya dia tidak ada duit simpanan. Kalau dia memang tak ada kerja tapi simpanan ada, simpanan itu cukup, maka dia bukan asnaf. Dan sekiranya pendapatannya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, lalu dengan sebab keadaan seperti ini, maka dia tidak ada pendapatan, dia layak menerima zakat dan boleh memberi zakat kepadanya sekadar waktu
sehingga dia boleh bekerja semula. Ahmad Faiz, jika anak yang sudah besar, tak dapat baca. Abdul Hafiz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau korek telinga batal puasa ke tidak? Kalau korek telinga pakai jari, tak batal puasa walaupun jari kelingking. Kaedahnya bukan jari ataupun bukan jari. Kaedahnya sekiranya kita masukkan sesuatu ke dalam rongga dalam telinga. Jadi kalau jari ni, dia tak boleh sampai ke rongga dalam. Rongga dalam ni adalah rongga bahagian dalam yang kalau kita tengok, kita tak boleh nampak. Di belakang itu dipanggil rongga dalam. Khairul Asraf, Assalamualaikum. Ustaz, gosok gigi pakai ubat gigi pada bulan Ramadan. Jadi gosok gigi pada bulan Ramadan secara asasnya kaedahnya senang. Kalau air liur yang bercampur dengan ubat gigi tertelan, maka batal puasa. Sebab itu hendaklah kita jauhkan daripada gosok gigi. Gunalah sugi. Kerana potensi untuk tertelan itu tinggi. Musa Al-Fatahi, orang yang meninggal dunia dalam bulan Ramadan, adakah walinya wajib qada puasa? Tidak wajib. Hari-hari selepas daripada dia meninggal dunia, itu dia tidak wajib puasa. Maka tidak ada istilah untuk dia wajib diqadakan untuk hari-hari selepas dia meninggal dunia. Kecuali kalau dia memang ada tidak puasa tahun lepas, tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun yang sama dia tidak puasa, maka barulah berbangkit soal qada ataupun tidak. Muhammad Zaid, kalau adik perempuan bekerja, siapa yang bertanggungjawab membayar zakat dia? Aisyah Syarif, adik perempuan wajib membayar sendiri. Abu Zar, saya telah jawab soalan tentang swab COVID. Hafiz Perantau, menelan kak dari hidung terus telan macam mana? Tidak membatalkan puasa. Kerana ia dikira daripada batin ke batin. Daripada batin ke batin. Daripada hidung. Kalau dia berada di luar hidung, kita sedut, tarik, boleh membatalkan puasa. Kalau dia berada di dalam hidung, maksudnya belakang lubang hidung, ataupun daripada kepala kita tarik sampai telan ke bawah, maka tidak membatalkan puasa. Ilyas Rashid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kaedahnya puasa thumma atimmu siyama ilal lail. Puasa daripada pagi sampai malam. Dan malam adalah waktu yang boleh makan. Bila malam sudah habis, tidak boleh makan. Maka malam akan habis bila masuk subuh. Maka maksudnya bila masuk subuh, kita tidak boleh makan. Bukan kadarnya azan. Bila masuk subuh, azan ataupun tidak azan, tidak boleh makan. Abdul Hafiz, duit simpanan ada di negara lain, bolehkah membayarnya di Malaysia? Boleh. Ibnu Salamah, saya dah jawab soalan tentang swab COVID. Kalau di hidung membatalkan puasa dan wajib imsak. Hamba yang hina, kalau telah bayar sebelum ini zakat fitrah di tempat yang dia membayar nafkah, dia tidak perlu qada kerana ada pendapat yang mengharuskannya. Tok Kudin, tak dapat baca. Ia mempunyai ibu dan adik perempuan, ayahnya dah meninggal, zakat fitrah menjadi tanggungjawab anak sulung ke? Tidak. Secara umumnya anak sulung dari segi hukum fiqahnya tidak wajib menanggung nafkah, segi wajib adik perempuannya, tetapi wajib menanggung nafkah ibunya. Maka dia wajib membayar zakat fitrah bagi ibunya, dan ibunya membayar zakat fitrah bagi adiknya.
Siti Zuraidah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Adakah harus untuk wanita hamil membatalkan puasanya bila dia disuruh untuk minum air gula ketika check up bulanan? Jawapannya tidak boleh. Kerana sebenarnya keperluan itu bukanlah keperluan yang bersifat darurat dan boleh di-adjust, dibuat pada waktu malam. Dan kalau ditangguhkan untuk bulanan tersebut, zahirnya tidak memberi kesan mudarat yang ketara, maka pada ketika itu dia tidak boleh minum air gula tersebut. Boleh dia mencari klinik yang membuat rawatan pada waktu malam. Zakat fitrah wajib dibayar? Ini soalan daripada Ustaz Solah. Di mana harta itu berada? Di mana harta itu berada? Muhammad Lutfi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Macam mana cara nak qada zakat fitrah tahun yang tinggal? Mudah saja, qada. Bayar kepada amil yang sekarang ni pun boleh. Kita bayar kepada amil yang menerima zakat untuk tahun ini, kita boleh bayar juga untuk tahun-tahun qada sebelum ini. Tak ada masalah. Izzuddin Mukhtar. Berdasarkan satu pandangan al-madhhab Imam Syafi'i, walaupun dia bayar bukan di tempat tenggelam matahari, dia tidak perlu mengqadanya. Dia boleh amalkan pendapat ini. Muhammad Syauqi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau berkumur-kumur dengan air sejuk, berkumur-kumur tidak membatalkan puasa selagi tidak masuk sesuatu ain ke dalam bahagian dalam kerongkong kita. Kaedahnya bukan berkumur ataupun tidak berkumur. Kaedahnya adakah? Itu soalan untuk Muhammad Syauqi. Jawapan untuk Muhammad Syauqi. Adakah ada masuk ain? Air itu adakah tertelan ataupun tidak? Kalau tertelan batal, walaupun tak sengaja. Naqib Fahmi. Bagaimana kalau orang yang sudah dinasihatkan doktor untuk tidak puasa tapi tak puasa kerana tidak mau membayar fidyah? Adakah wajib atas dirinya terangkat? Ya. Kewajipan ke atas orang yang sakit, dia sepatutnya boleh tidak berpuasa tapi dia terangkat, ya terangkat. Nur Jannah. Abu Mardiah, spray ubat asma inhaler. Tadi dah dijawab, membatalkan puasa. Ada khilaf, adakah ia makhraj ha ataupun kha? Diterjihkan dalam banyak kitab, makhraj ha dikira zahir, selepas makhraj ha dikira batin. Ustaz Muhammad Hilmi Osman. Hukumnya harus mandi untuk bersejuk-sejuk sebelum waktu berbuka. Saya belum pernah jumpa lagi ibarat yang menunjukkan bahawasanya perbuatan ini adalah makruh. Man ma'as. Asalnya merasa makanan adalah makruh sekiranya tiada keperluan. Sekiranya ada keperluan, hukumnya harus. Soalan tentang swab telah dijawab berkali-kali. Juga inhaler. Firdaus Zakaria. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Boleh tak guna sugi sewaktu berpuasa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebelum zuhur hukumnya harus, selepas zuhur hukumnya makruh. Apa ni? On kamre manasikana. Niat tempatnya adalah di dalam hati. Sekiranya di dalam hati tidak ada niat, maka tidak sah. Sekiranya di dalam hati ada niat, walaupun tidak melafazkannya, maka hukumnya adalah sah. Tujuan melafazkan niat untuk membantu hati berniat. Maka sebab itu selepas main witir, dibuat niat, dibaca lafaz niat beramai-ramai. Bukan maksudnya yang baca itu niat. Niat adalah hati. Tapi bila disebut atas lidah, hati akan ikut. Itu hikmahnya. Muhammad Zakwan. Salam. Waalaikumsalam. Mandi selepas zuhur harus. Muhammad Amirul Aqif. Anak yang lahir malam raya tidak wajib zakat fitrah. Ya, tidak wajib.
kaedahnya telah disebutkan, sekiranya dia hidup, dia sudah ada ketika tenggelam matahari malam raya, bayarkan zakat fitrah. Maknanya kalau dia lahir lepas masuk maghrib malam raya, tak wajib dibayar zakat fitrah. Kalau dia meninggal sebelum maghrib, juga tidak wajib dibayar zakat fitrah. Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah tidak bayar zakat fitrah untuk ibu dan abang tanpa minta izin? Untuk ibu mungkin sah sekiranya kita menanggung nafkah ibu tersebut. Dan untuk abang hukumnya tidak sah sekiranya kita tidak meminta izin daripadanya. Abbas Syafiq tertelan air sugi, ya, membatalkan puasa kerana air liur bercampur dengan benda asing, membatalkan puasa. Muhammad Adham, secara prinsipnya dalam mazhab Imam Syafi'i, perbuatan memasukkan air bagi orang yang sakit tidak membatalkan puasa kerana dia tidak masuk melalui rongga yang terbuka. Hafiq Aqi, tertidur lepas asar sedar pukul 8 baru berbuka, apakah status puasa? Puasa tersebut hukumnya sah. Hatta kalau dia tidur daripada sebelum subuh sampailah maghrib, puasanya sah. Tapi pahala kurang lah. Rozaimi Harun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ahli keluarga kita bayarkan zakat untuk kita sedangkan kita mampu untuk bayar sendiri, adakah terlepas kewajipan kita atau kita kena bayar lain untuk diri kita? Kaedahnya, sekiranya ahli keluarga kita itu meminta izin daripada kita dahulu, maka hukumnya sah. Sekiranya dia bayar tanpa memberitahu, meminta izin, maka yang dia telah bayar belum sah dan kita wajib membayar sekali lagi. Kalau pernah berlaku sebelum ini, wajib diqadha. Hishamuddin Ja'far, di manakah kawasan mula dipanggil Al-Jawf? Kawasan yang dipanggil rongga dalam. Kalau bahagian tekak yang dikira rongga dalam adalah selepas daripada makhraj ha. Sebagian ulama mengatakan selepas makhraj kha. Dan untuk hidung, selepas melepasi khayshum. Apabila melepasi batang hidung dan masuk dalam lubang dalam hidung itu. Kalau kita tengok dalam tengkorak kan ada hidung, dalam tengkorak ada lubang, maka itulah lubang yang dipanggil jauf bagi hidung. Dan untuk telinga, yang dikira jauf adalah bahagian yang kita tidak nampak. Kalau kita tengok lubang telinga tak nampak di belakang itu, maka itu adalah dikira rongga dalam bagi telinga. Aisyah Syarif, anak kecil tidak sah taraf, siapa yang tanggungjawab bayarkan zakat? Maksudnya anak zina. Anak zina yang bayar zakat fitrah untuknya adalah ibunya, sekiranya ibunya ada. Fikri Khamis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh Isnin dah mandi wajib, habis period, kemudian hari ini puasa, tapi lepas isyak tengok ada period sikit-sikit warna coklat, maka puasa yang dia telah lakukan tidak sah. Kerana an-naqa bainal haidatain dikira haid. Suci di antara dua haid dikira haid, maka dia dikira telah berpuasa pada hari haid, maka puasanya tidak sah. Allah bagi pahala insya-Allah. Ahmad Farhan Mustafa Malakawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Notification masuknya waktu subuh di pun dah berbunyi, tapi di masjid masih lagi tahrim subuh. Wajib ikut yang mana ustaz? Wajib ikut yang betul. Yang mana betul, yang itu kita ikut. Kalau yang phone itu betul, yang phone kita ikut. Kalau yang masjid itu betul, yang masjid kita ikut. Maka pastikan jadual waktu solat. Simple. Anas Jamaluddin, Ustaz, jika kita bangun untuk dengan sangat waktu subuh masih ada, selepas makan baru cek dah masuk waktu subuh masa makan tadi, jawapannya puasanya pada hari tersebut tidak sah. Dan dia wajib imsak. Dia wajib tidak makan dan tak minum. Dan puasa tersebut wajib diqadha. Sebab kaedahnya siapa yang makan dalam keadaan dia sangka masih ada waktu untuk sahur, rupa-rupanya waktu sudah habis untuk bersahur, waktu subuh dah masuk, maka dia wajib imsak. Dia wajib imsak dengan makna dia mesti berkelakuan seperti orang yang berpuasa, tetapi puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Ilyas Rashid, bila dia berumur 20 tahun dan dah bekerja, maka dia wajib bayar sendiri. Kaedahnya kalau dah bekerja, wajib bayar sendiri. Afiq Ashraf, perempuan ke lelaki ke sama je. Afiq Ashraf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafarah beri makan kepada orang miskin, berapa ya kadarnya? Kafarah apa tu? Kadarnya 60 mud, 60 cupak.
Abdul Syakur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar darah dengan tak sengaja, batal ataupun tidak puasa? Mengeluarkan darah dengan sengaja, hukumnya makruh. Dengan tidak sengaja, tidak makruh. Tapi dalam dua-dua keadaan tidak membatalkan puasa. Siti Aisyah. Ustaz, kalau kita belum qada solat fardu yang tinggalkan dulu, bolehkah kita buat solat sunat tarawih? Di dalam kitab Fathul Mu'in dinyatakan, nukilan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya bila seorang itu mempunyai puasa qada, maka dia tidak boleh puasa sunat. Berdasarkan kaedah, puasa fardu lebih utama daripada puasa sunat. Maka tidak perlu kita risau dan sedih sebab tidak sembahyang tarawih, kerana kita sibuk sembahyang qada. Tidak perlu kita rasa sedih. Bahkan puasa sembahyang qada adalah lebih utama. Maka walaupun sepanjang Ramadan kita tidak sembahyang tarawih kerana sibuk mengerjakan sembahyang qada, maka dia lebih utama berlipat-lipat kali ganda daripada kita dapat menyempurnakan tarawih tetapi masih menjuaikan sembahyang qada. Mas Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia makan beras mahal dan beras murah, bayar zakat dia ikut beras mana Ustaz? Dia kaedah bayar zakat fitrah ialah beras yang majoriti masyarakat tempatan makan. Itulah kadar beras yang dia kena keluarkan. Bukan ibarat pada beras yang dia makan ataupun sesiapa makan. Majoriti masyarakat makan beras apa. Jadi majoriti masyarakat kita tidak makan beras mahal ataupun beras terlalu murah. Yang pertengahan itu, yang telah disukat pada kadar zakat fitrah RM7, itulah kadarnya. Umairah pakai sugi sebelum zuhur harus, selepas zuhur makruh. Muhammad Idris, kalau jenis gusi senang berdarah, nak masa tidur itu buka mata rasa darah dan telan macam mana? Kalau telan secara sengaja batal. Hamba yang hina. Memang asalnya dalam mazhab Syafi'i pembayaran zakat fitrah adalah beras, tetapi fatwa yang telah dikeluarkan bertaklid dengan mazhab misalnya Hanafi ataupun Maliki, iaitu mengharuskan membayar zakat menggunakan duit. Maka kita bayarkan duit itu sebagai pembayaran zakat fitrah. Niatnya seperti biasa, tidak ada masalah. Benda itu sudah ma'ruf, maka tidak perlu diniat taklid kepada mazhab Maliki. Assalamualaikum. Jawapan merasa makanan telah dijawab. Burhan Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, dah jadi kebiasaan tiap-tiap tahun ayah yang bayar zakat fitrah. Kami sekeluarga kena minta izin anak juga ke? Maka kebiasaan itu perlu diubah daripada kebiasaan yang tidak betul kepada kebiasaan yang betul. Dan mudah saja untuk mengubahnya, iaitu untuk anak yang sudah dewasa, yang sudah mampu bekerja, sekiranya ayah ingin membayar zakat fitrah bagi pihaknya, maka wujudkan satu kebiasaan baru, meminta izin daripadanya. Mumin Suhaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, batal puasa tak korek ke dalam dubur? Kawasan bahagian dubur yang wajib kita basuh, maka kawasan itu sekiranya sampai jari tidak membatalkan puasa. Jadi kawasan yang wajib kita basuh adalah kalau kita mencangkung dia terbuka, itu yang wajib dibasuh. Kalau kita masukkan jari lebih daripada itu, membatalkan puasa. Izzuddin Mukhtar. Ailio Basi telah dijawab soalan tentang Ailio Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penceratan tentang wali mal. Wali mal ni orang yang mana menjadi tanggungjawabnya untuk menjaga, dia diberi kuasa oleh syarak untuk menjaga harta. Maka wali mal bagi seseorang yang mempunyai ayahnya, sekiranya ayahnya datuknya, sekiranya datuknya tidak ada, maka wasi yang telah diwasiatkan kepadanya. Bayaran zakat fidyah. Bayaran fidyah. Dia bayaran fidyah ni adalah satu cupak. Satu cupak adalah satu gantang bahagi 4. Pembayaran zakat fitrah satu gantang. Maka satu gantang yang diterjemahkan kepada RM7 dibahagi 4, maka itulah jawapan cupak. Itulah jawapan fidyahnya.
Dan boleh rujuk pejabat zakat tentang fidyah. Muhammad Lutfi. Bilakah waktu mustajab doa ketika berbuka? Adakah ketika sebelum atau selepas berbuka? Waktunya adalah sebelum berbuka. Hamizan Asri. Bukankah perkiraan hari ini dan esok adalah dengan terbenamnya matahari? Kenapa dalam niat dikatakan esok hari? Dia dalam bahasa Arab nawaitu sauma ghadin. Jadi ghadin ini bila sesiapa niat, walaupun dia sebut esok hari yang dia masukkan siang, maka walaupun dia menyebutnya, sebab dalam bahasa Arab ghadin juga memberi makna siang, esok. Jadi kita tak pakai kaedah kalender tu, walaupun itu kalender Islam, tapi dalam bahasa ghad juga memberi makna esok pagi. Jadi orang yang dia niat saja aku puasa esok hari, yang dia masukkan ialah subuh, selepas subuh esok. Maka tidak ada masalah berkaitan dengan penggunaan bahasa esok hari. Yang penting apakah yang dia masukkan daripada perkataan esok hari. Ahmad Nazmi Adib. Adakah bangun sahur itu dikira berniat puasa? Tidak. Bangun sahur tidak dikira niat berpuasa sekiranya dalam hati tidak ada niat untuk berpuasa Ramadan esok hari. Kiraan nisab menggunakan harga modal. Ya, harga modal. Amirul Hakim Abu Ammar. Assalamualaikum. Apakah hukum solat tarawih buat 4 rakaat 1 salam? Hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kalau dia tahu, hukumnya tidak sah. Kalau dia tidak tahu, maka dia dapat pahala sunat biasa, bukan tarawih. Pak Cik Izam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam anak saya pergi ambil sampel hidung dan mulut. Batal, puasa batal ataupun tidak? Batal. Jawapannya batal. Syam Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang gila sementara bolehkah berpuasa? Orang yang gila sementara bolehkah berpuasa? Bolehkah berpuasa? Tidak boleh berpuasa kalau dia gila pada siang hari. Jadi untuk masalah suap ni, saya jawab berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau fatwa negeri seperti wilayah Kedah, Kelantan, Perak menghukumnya sebagai tidak batal, berdasarkan mazhab lain, maka siapa yang ingin mentaklidnya boleh melakukannya, tak ada masalah. Saya jawab berdasarkan mazhab Syafi'i. Siapa yang ingin mentaklid, misalnya fatwa wilayah, ini berasaskan yang mengatakan kalau dimasukkan sesuatu dalam hidung kemudian dikeluarkan balik tanpa meninggalkan ain di dalam kawasan hidung tersebut, maka tidak membatalkan puasa. Muhammad Adha, apakah hukum derma darah ketika berpuasa? Hukum mengeluarkan darah daripada badan hukumnya makruh. Maka kalau derma darah itu benda yang keperluan, maka harus dilakukan. Asalnya makruh. Had bagi kemaluan lelaki, batal puasa. Kalau dimasukkan ke dalam lubang kemaluan, batal puasa. Kalau di luar lubang kemaluan, tidak batal puasa. Kita ada lagi 10 minit. Dia soalan daripada Abu Nuaim. Saya belum pernah menjumpai apa-apa ibarat. Tetapi berdasarkan kaedah-kaedah tertentu, misalnya kalau kita melihat pandangan zahiri yang mengatakan mengumpat, ataupun Imam Auza'i, kan kita baca dalam Fathul Mu'in hari itu, Imam Auza'i antara yang menghukum bahawasanya mengumpat itu membatalkan puasa. Maka dia seperti kaedah biasa, seperti mana makan walaupun sedikit membatalkan puasa. Bukan hanya batal puasa waktu kita makan sahaja, tapi membatalkan puasa seluruh hari walaupun hampir berbuka puasa. Maka begitulah juga kaedahnya dalam bab mengumpat kalau dikiaskan begitu. Berdasarkan mazhab yang mengatakan batal, mereka tidak membezakan antara ia berlaku sepanjang hari, sebentar ataupun tidak, asalkan melakukan mengumpat, maka membatalkan puasa. Maka berdasarkan kiasan tersebut, zahirnya pahala puasa itu akan batal walaupun dia mengumpat seketika ketika bulan puasa, kerana besarnya dosa mengumpat itu menghapuskan
pahala tersebut. Dan dalam fadilat Ramadan ada sedikit perbahasan tentang perihal mengumpat membatalkan amalan puasa yang disentuh oleh Maulana Zakaria. Boleh rujuk di sana. Itu lebih kurang jawapannya. Suhaimi Syarif, jika anak perempuan telah bercerai, adakah zakat fitrah anak itu dan cucu bawah tanggungan bapa perempuan? Perempuan itu mampu bekerja. Perempuan yang telah dewasa mempunyai anak, zakat fitrah anaknya adalah wajib atas perempuan tersebut, dan zakat fitrah perempuan tersebut wajib atas dirinya sendiri, kerana dia wajib, dia mampu bekerja. Bila seorang mampu bekerja, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya, dan apabila ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya, maka tidak wajib menanggung zakat fitrahnya. Jer Kik, Ustaz, sekiranya kita ada minta izin untuk bayarkan zakat ibu bapa dan adik-beradik, bolehkah saya bayar di tempat saya beraya sedangkan ibu bapa dan adik-beradik di kampung lain? Kaedahnya, zakat fitrah dibayar di tempat orang yang kita bayar bagi pihaknya berada. Kalau kita berada di tempat lain, ibu bapa berada di tempat lain, secara kaedah asalnya dalam mazhab Syafi'i, yang muktamad, kita bayar di tempat mereka berada dan kita berada. Sekiranya berbeza, maka berbezalah tempat membayar zakat fitrah. Ada satu lagi pandangan dalam mazhab Syafi'i, boleh dibayar zakat fitrah di tempat orang yang membayar itu berada, bukan pihak yang dibayar itu berada. Din Al-Hafiz, salam Ustaz, situasi solat sunat witir 2 dan 1. Masa 2 rakaat yang pertama, niat macam mana yang paling betul? Saja aku solat witir 2 rakaat. Saja aku solat sunat witir 2 rakaat. Saja aku solat sunat muqaddimah witir. Semua boleh. Masalah ni ada khilaf. Kita ambil pandangan yang kata boleh lah. Khalas. Yang dia tak boleh ni saja aku sembahyang witir. Witir itu dia niatkan ganjil. Tapi kalau orang kita saja aku sembahyang witir, walaupun witir itu memang maknanya ganjil, tetapi mereka niatkan sembahyang witir. Dia adalah nama bagi sembahyang. Mereka tidak meniatkan perkataan ganjil. Maka tidak ada isu witir ini maknanya ganjil, dia sembahyang 2 rakaat jadi berlaga, tidak berbangkit sebenarnya. Kerana orang kita walaupun dia sebut saja aku sembahyang witir, dia masukkan sembahyang witir secara mutlak, hukumnya sah. Masalah ni ada khilaf, maka pilihlah pandangan yang mengatakan sah, maka hukum menjadi mudah. Akmal Ahmad, jika bayar zakat fitrah untuk bukan tanggungan, namun lepas bayar baru bagi tahu orang tersebut, jawapannya tidak dijawab tadi. Zakat fitrah tersebut tidak sah. Zuraida Sarbini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang OKU akal fikirannya telah bekerja, adakah wajib bayar zakatnya sendiri? Oh, telah bekerja, ya, dia wajib membayar zakatnya sendiri. Itu soalan, itu jawapan kepada soalan Zuraidah Sarbini. Ya, dia wajib membayar zakatnya sendiri. Sebab zahirnya kalau dia mampu bekerja, maka dia boleh melakukan amalan ringkas, iaitu membayar zakat. Ya, kalau dia reti untuk niat lah. Kalau dia tak reti untuk niat, maka orang lain boleh bantu, ayahnya misalnya. Nik Muhammad Zaki, kaifiat mewakilkan dan menerima perwakilan zakat fitrah. Cara untuk mewakilkan seseorang membayarkan zakat fitrah adalah kita mengatakan kepadanya, saya wakilkan kamu membayarkan zakat fitrah bagi pihak saya. Saya izinkan kamu membayarkan zakat fitrah bagi pihak saya. Menerima wakil iaitu daripada pihak yang mewakilkan mengatakan saya mewakilkan, kemudian kita menjawab saya terima, maka selesai perwakilan tersebut. Berkaitan dengan pembayaran zakat fidyah, sebenarnya pembayaran zakat ataupun fidyah, ketika kita membayar kepada asnaf, kita tidak perlu bagi tahu pun kepada mereka yang ini zakat, yang ini fidyah. Cuma faedah kita memberitahu ialah supaya dia alert. Mungkin kita sangka dia asnaf, rupanya dia bukan asnaf. Jadi ketika kita menyerah kepadanya dan kita menyatakan ini zakat, dan dia mengambil perhatian, oh ini zakat saya tidak boleh terima, di situ faedahnya. Adapun daripada segi hukum, tidak wajib untuk kita memberitahu kepada pihak penerima yang ini zakat ataupun yang ini fidyah. Asraf Omar,
seorang yang sudah balik wajib ia bayar zakat walaupun ia belum bekerja. Betul ke? Sekiranya bapanya nak bayar mesti minta izin daripada anaknya yang balik itu. Kaedahnya sekiranya anaknya telah balik dan mampu bekerja. Tapi kalau budak itu baru umur 15, dia tidak bekerja sebab dia tak boleh bekerja lagi. Umur 15 tak sesuai bekerja. Kemudian dia perempuan, balik umur 10 tahun, umur tersebut tidak mampu untuk bekerja, tidak sesuai, tidak layak untuk bekerja. Maka pada ketika itu ayah masih wajib menanggung nafkah. Bila ayah wajib menanggung nafkah, maka wajib menanggung zakat fitrah. Apabila ayah wajib menanggung zakat fitrah, maka ia tidak perlu memberitahu kepada anak tersebut perihal pembayaran tersebut kerana kewajipan itu di atas ayah. Tetapi kalau anak itu sudah balik, dah besar, boleh bekerja tapi malas, menganggur, segi hukumnya ayah tidak wajib menanggung nafkahnya, sekaligus tidak wajib menanggung zakat fitrahnya. Pada ketika ini barulah ayah wajib menyatakan permintaan izin daripada anaknya supaya pembayaran zakat fitrah itu sah. Abu Syakir Rashid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu boleh tak bagi zakat kepada nenek sendiri? Jawapannya, sekiranya nenek itu, sebab kaedahnya bila nenek kita susah, kita wajib tanggung nafkah nenek tersebut. Orang yang kita wajib tanggung nafkah mereka, kita tidak boleh bayar zakat kepadanya. Kecuali kalau kita bagi zakat kepada nenek itu bukan atas dasar asnaf fakir dan miskin. Kita beri kepada dia atas asnaf yang lain, yang baki daripada 8 tersebut, maka barulah boleh dibayar kepada nenek. Faham kaedahnya? Anwar Arul, boleh ke ambil zakat fitrah bayar pada diri sendiri? Bayar pada diri sendiri. Jawapannya tidak boleh. Tidak sah. Maka dia bayarlah kepada rakannya yang bersama-sama dengannya. Nisab zakat fitrah, kalau dalam bahasa syarak 1 gantang. Kalau dalam bahasa yang telah difatwakan 2.7 kilogram untuk di Malaysia. Nur Ahmad Syafi'i, Assalamualaikum. Kalau di rumah seorang itu jadi imam untuk solat tarawih tapi dia nak qada solat subuh yang terdahulu, bolehkah dia jadi imam tarawih tapi dia solat untuk qada subuh? Semayang tarawih tidak boleh digabungkan dengan semayang qada subuh. Maka dia solat dengan niat saja aku semayang subuh qada kerana Allah Ta'ala, dan semayang itu akan menjadi semayang qada subuh, tidak menjadi semayang tarawih. Maka hukum semayang itu sah, dan kalau ada orang yang semayang tarawih mengikut daripada belakang, hukumnya sah, tak ada masalah. Boleh saja orang yang semayang sunat berimamkan orang yang semayang fardu, hukumnya adalah sah. Haziq Hidayatullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pendapat, ada pendapat kata pelajar agama boleh terima zakat atas jalan fakir atau miskin, tapi sekiranya pelajar agama tersebut mempunyai wang simpanan sendiri, adakah pelajar tersebut masih boleh menerima zakat? Apabila seseorang mempunyai wang simpanan, kita lihat berapa banyak wang simpanannya. Adakah wang simpanannya mencukupi untuk perbelanjaan kadar umur ghalib, iaitu lebih kurang 60 tahun. Dia umur 20, ada baki lagi 40 tahun. Belanja duit simpanan tu boleh pakai 60 tahun ataupun tidak. Sekiranya tidak, maka dia masih dalam kategori fakir dan miskin, dan dia boleh menerima zakat kerana terhalang daripada bekerja oleh kerana kesibukan mempelajari ilmu agama. Muhammad Amirul Afiq, lepas kematian ayah, zakat ibu yang masih hidup tanggungjawab anak sulung atau anak lelaki atau anak perempuan. Selepas kematian ayah, ibu wajib menanggung zakat fitrahnya sendiri. Sekiranya ibu itu bukan dalam kategori fakir dan miskin, maka ibu wajib tanggung sendiri. Zakat dan fidyah wajib diberi kepada orang, bukan kepada madrasah. Jadi kalau kita beri kepada madrasah, maksudnya orang yang ada dalam madrasah. Kalau beri kepada pondok, orang yang ada dalam pondok. Itu jawapan untuk soalan hamba yang hina. Ibnu Jabbar, kalau jadi makmum solat sunat tarawih, yang mana lagi utama? Niat solat sunat tarawih atau niat solat ganti? Sudah dijawab. Sudah tentulah semayang qada lebih afdal. Bukan afdal lagi, wajib.
Sembahyang qada itu wajib, sembahyang tarawih sunat. Ini kita pun boleh fikir antara sembahyang sunat dengan sembahyang qada, sembahyang fardu yang mana lebih utama. Sudah tentu sembahyang fardu lebih utama daripada sembahyang sunat. Omar, salam Ustaz, kalau waktu sahur niat sahaja aku puasa fardu hari ini diterima atau kena niat puasa esok hari? Ya, diterima. Sama ada hari ini ataupun esok hari, yang penting apa yang dia maksudkan. Kalau dia maksudkan selepas subuh ini daripada perkataan esok hari, maka niatnya adalah sah. Tetapi kalau dia maksudkan esok hari, maksudnya esok, maka tidak sah. Jadi orang kita walaupun dia sebut esok hari, tapi dia maksudkan lepas subuh, maka sah. Berkaitan dengan minum air gula, saya telah sebutkan bagi wanita yang mengandung. Seorang tengah sakit tenat, bolehkah ahli keluarga beri sedekah untuk pesakit menggunakan duit pesakit? Seorang sedang sakit tenat, kemudian kita menggunakan duit pesakit tersebut, adakah boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak bergantung kepada keizinan pesakit tersebut. Kalau pesakit itu izinkan, boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Uzair Izzuddin, Ustaz, benarkah kita perlu mandi junub sebelum sampai waktu subuh? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, kalau ketika azan subuh seorang itu masih belum mandi junub, puasanya sah, namun adalah lebih afdal. Jadi jawapan ini adalah berputar sekitar afdal ataupun tidak. Ya, afdal untuk dia mendahulukan mandi junub sebelum azan subuh. Tetapi sekiranya dia belum mandi dan telah azan subuh, puasanya masih sah. Anas Osman, orang wajib bayar zakat fitrah RM7, tapi dia nak bayar 14 atau 21, yang lebihan itu kira macam mana Ustaz? Berdasarkan kaedah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia akan diberi pahala RM7 itu pahala wajib, baki daripada RM7 itu dia dapat pahala sunat. Naim, titis air dalam mata sebab banyak habuk, menitiskan air ke dalam mata ataupun memakai celak tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i, tidak membatalkan puasa. Azharuddin Abu Bakar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa itu adalah supaya manusia kembali kepada fitrah atau mencapai makam ihsan. Makanya penjagaan zahir dan batin sangat penting. Batin puasa tinggalkan dosa, khalas, dapatlah batin puasa. Muhammad Fuad, Assalamualaikum. Kesedaran tentang tarikh Ramadan adakah dikira niat? Ditanya esok berapa Ramadan, adakah itu dikira niat di malam hari? Tidak. Niat adalah sekiranya ada qasad dalam hatinya, aku ingin berpuasa esok hari, aku ingin berpuasa Ramadan, nawaitu saumah Ramadan. Paling kurang kita nak sahaja aku berpuasa esok hari, puasa Ramadan. Amirul Hakim Abu Ammar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah makruh baca Al-Quran dengan melihat mushaf dalam solat sunat dan fardu sepanjang Ramadan atas tujuan memperbanyakkan baca Al-Quran? Dalam mazhab Hanafi, membaca Al-Quran di dalam solat dengan melihat mushaf hukumnya makruh. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Maka ketika kita melakukannya, hendaklah jaga pergerakan, jangan sampai membatalkan solat, iaitu melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut. Ahmad Salikin, kenapakah kafarah jima puasa 2 bulan berturut-turut dikenakan kepada lelaki saja, tidak kepada perempuan? Jawapan ringkasnya, sebab Nabi tidak wajibkan. Khalas. Nabi hanya memerintahkan suami yang membayar, maka wajib sahaja ke atas suami. Dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang mengatakan wajib juga kepada isteri, tapi pendapat ini dhaif, kerana kafarah ini asalnya tidak wajib, maka dia hanya akan wajib kalau ada nas. Maka oleh kerana nas hanya merujuk kepada lelaki, maka hanya wajib kepada lelaki, tidak wajib kepada perempuan. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua, tidak wajib atas perempuan kerana perempuan itu puasanya telah batal lebih awal lagi sebelum jima' sempurna berlaku, iaitu kerana
telah masuk sebahagian daripada hasyafah ke dalam farashnya. Tapi jawapan pertama lebih munasabah, iaitu kerana tidak ada nas. Khalas. Bukhari Al-Mahmudi. Boleh ke, Waalaikumsalam, boleh ke pesakit yang tak harap kesembuhannya, dia membayar fidyah untuk sebulan terus dari awal bulan lagi? Jawapannya boleh. Abu Qawim, satu orang tak pasti mandi wajibnya sah atau tidak, dan tidak ingat sama ada dia ada niat puasa ataupun tidak. Apa ni? Namun dia berpuasa pada hari tersebut, tapi kemudian dia berjimat, kena kafarah ke? Kalau seseorang itu dia tidak pasti dia ada niat pada waktu malam ataupun tidak, maka jawapannya dia dikira tidak ada niat. Bila dia dikira tidak ada niat, maka dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Dan sekiranya dia berjima, maka dia tidak dikenakan kafarah kerana puasanya memang sudah tidak ada sejak awal lagi. Alang Syarif, kenapa dikatakan solat tarawih rakaat satu salam tak sah? Kerana dia bid'ah. Bid'ah, bukan begitu yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka dia adalah satu ibadah yang tidak ada, maka melakukan ibadah yang fasidah, hukumnya tidak sah. Az-Zikra, bagaimana cara solat tasbih rakaat? Adakah sama seperti solat zuhur? Ya, sama. Orang tua kadang-kadang nyanyuk, kadang-kadang waras. Ada hukum taklif? Ya, ada hukum taklif. Ustaz Aslam, ketika dia nyanyuk, maka tidak wajib solat, tidak wajib puasa. Ketika dia waras, maka wajib puasa, wajib solat. Maksudnya dia ini dipanggil junun mutaqatti', gila berwaktu ataupun gila berkala. Pada waktu gila, gugur taklif. Pada waktu tidak gila, maka taklif masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man Anas, jika tiup untuk air kencing dimasukkan ketika sakit, adakah batal puasa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, batal puasa. Kerana apabila tiup itu dimasukkan, dia akan dimasukkan ke dalam saluran ihlil dipanggil. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain tidak membatalkan puasa. Kalau keadaan sakit ini berterusan, seorang itu boleh bertaklid pandangan yang mengatakan memasuk tiup ke dalam saluran air kencing itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat bersama dengan itu tidak dimasukkan ubat. Abu Qawim, satu orang tak pasti wajib. Dah jawab soalan tadi. SH Latif, Syekh Latif, Syekh Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mencabut gigi semasa berpuasa? Mencabut gigi tidak membatalkan puasa, tetapi kebiasaannya apabila berlaku mencabut gigi, maka akan dimasukkan ubat. Kalau air liur bercampurkan ubat, dia tertelan, batal puasa. Ataupun apabila dicabut gigi, maka gigi akan berdarah, bercampur dengan air liur dan kebiasaannya akan tertelan. Maka sekiranya tertelan, maka membatalkan puasa, walaupun tertelan. Muhammad Taufik, Ustaz, bagaimana cara solat witir 2 kali dalam satu malam? 1 kali selepas tarawih, diulang 1 kali lagi selepas tahajud. Caranya adalah apabila dia selesai 3 rakaat sembahyang witir, dia bangun tahajud, maka dia boleh melakukan takmilah witir. Yang tak dibenarkan melakukan witir 2 kali dengan erti kata yang pertama ganjil, yang kedua ganjil. Tetapi sekiranya dia melakukan pelengkap witir, sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Misalnya dia sembahyang lepas tarawih 3 rakaat, lepas tahajud 2, jadi 5, 4, jadi 7, ataupun dia sembahyang 6, jadi 9, maka boleh. Ia dipanggil takmilah witir. Yang tidak dibenarkan 2 jenis witir, yang kedua 2 bilangan rakaatnya adalah ganjil. Ini soalan terakhir. Ali Azfar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang berbuka puasa untuk musafir.
Adakah semata-mata bermusafir boleh berbuka atau kena bertolak sebelum subuh? Dan untuk yang terlalu lapar dan dahaga disebabkan musafir, boleh berbuka juga walaupun bertolak selepas subuh. Wa in kuntum marda aw ala safar, kalau seseorang itu sedang berada dalam musafir, syarat musafir yang dibenarkan berbuka puasa ialah ketika azan subuh dia sudah keluar daripada kawasan tempatannya. Kalau dia masih berada dalam kawasan tempatannya, dia tidak boleh tidak berpuasa pada hari tersebut. Malamnya dia wajib berniat puasa. Jadi musafir yang boleh berbuka puasa adalah musafir yang ketika azan subuh sudah berada di luar luar perbatasan daerah tempat dia tinggal. Dan sekiranya seorang itu dia wajib berpuasa ketika musafir, lalu dia berada dalam keadaan yang bersangatan dahaga, yang kalau dia tidak mampu lagi untuk menanggungnya, bersangatan dahaga yang dia tidak mampu untuk menanggungnya, sekira-kira kalau dia teruskan dia akan mendapat sakit, maka pada ketika itu barulah dia boleh berbuka puasa. Walaupun orang yang musafir dibenarkan untuk tidak berpuasa, tetapi lebih afdal untuk dia berpuasa, kecuali kalau permusafirannya itu adalah permusafiran yang berat, yang penat, maka pada ketika itu tidak mengapa dia berbuka puasa. Dalam keadaan biasa, naik kapal terbang, naik bas, aman damai, lebih afdal untuk dia berpuasa. Kalau dia berbuka juga, hukumnya adalah khilaful aula. Jadi setakat ini sahaja saya boleh bantu untuk petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, memberi inayah, memberi kepada kita kefahaman untuk mengamalkan agama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua, menerima Ramadan kita, terima kita untuk Ramadan dan terima Ramadan kita. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.